Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabil mubin ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Al-Baqarah ayat yang ke-257 yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala pelindung bagi orang-orang yang beriman. Dia yakni Allah mengeluarkan mereka daripada kegelapan kepada cahaya keimanan. Dan orang-orang kafir pelindung mereka adalah taghut iaitu syaitan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka yakni orang kafir adalah penghuni neraka yang kekal di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan teman-teman muslimin muslimah, jemaah di Surau Mercu UEM. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Marilah kita bersama-sama pada hari ini 25 Rabiul Awal 1445 Hijri, sama-sama kita menzahirkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi meneruskan kurniaan nikmatnya terhadap kita, iaitu nikmat umur. Maka kita gunakanlah, manfaatkanlah nikmat umur yang masih ada lagi ni untuk menyiapkan bekalan bagi menghadapi hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita pada pertemuan bulan September yang lepas, kita melihat dalam kitab kita ni azab kubur yang dialami oleh golongan derhaka. Hari ini kita sambung lagi pengajian kita pada halaman 227. 227 disebut penjelasan terhadap sesuatu keliruan tentang azab kubur ni. Azab kubur ni memang ada. Kita kena beriman dengan azab kubur. Dan dalam Al-Quran pun sebut dalam surah Taha ayat 124, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Dan barang siapa yang duduk atas dunia ni berpaling daripada peringatanku, kata Allah, maka sesungguhnya bagi mereka penghidupan yang sempit, yakni kata mufassirin, bila duduk dalam kubur. Dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Baik, kita belajar pada pertemuan lepas tentang Nabi SAW dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam perjalanan menaiki kenderaan sampai di perkampungan Bani Najir. Kenderaan Nabi tak nak bergerak. Nabi kata, ya Ibnu Abbas, cuba kita tanya ketua suku kaum ni, ada kubur tak kat sini? Kan? Lalu Ibnu Abbas kita tanya, dia kata, ya Rasulullah, ada 6 kubur. Ada riwayat kata. Nabi kata, sesungguhnya sekarang dia kata penghuni dalam kubur ni, dua dalam kubur ni, ada 2 kubur ni sedang diseksa azab kubur. Kalau kamu kuat, kata Nabi SAW, aku doa pada Allah buka hijab, kamu boleh tengok. Dia kata kepada Ibnu Abbas. Dan dia kata yang kena seksa dua-dua ni bukan sebab dosa besar lain pun. Pertama, sebab dia selalu bauli. Bila buang air dia tak tos, tak basuh betul-betul. Nah, ini kita orang lelaki ni selalu tak kira siapalah, kan? Ada. Lepas tu dia kata yang satu lagi sebab dia tak jaga mulut dia. Mulut dia tak jaga. Kan Nabi dah sebut dalam hadis sahih. Hadis 40 Matan al-Arba'in. Hadis Nabi SAW sebut, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Man yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyaqul bil khair. Bila bicara yang baik-baik saja. Kalau tak mampu, ataupun liasmud, diam, dengar, baik banyak mendengar. Kan? Dua tu je. Dan Nabi sebut, dia kata mudah-mudahan daun tamar yang dia minta Ibnu Abbas ambil ni, Nabi belah dua, Nabi tancapkan di kedua kubur itu. Nabi kata mudah-mudahan daun tamar ini berzikir dan meringankan azab kubur. Jadi itu antara hujah, sebab tu hadis sahih. Orang kata betul ke tahlil ni sampai kepada arwah, kan? Sedangkan pohon yang Nabi kata kalau selagi dia segar, dia berzikir, ringan azab kubur, kita yang bertahlil lagi-lagi lah. Tak? Tapi kalau orang tak nak terima, tak apalah, dia ada pandangan dia. Terdapat beberapa orang sahabat kami mengatakan bahawa kubur yang Nabi tancapkan dahan pohon tamar itu adalah kubur Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ni sahabat Nabi SAW, ketua Bani Ansar. Bani Asad di Madinatul Munawwarah. Dia ni kalau ikut fizikal dia lebih gelap daripada Bilal ibn Rabah. Bilal ibn Rabah ni dah gelap, dia ni gelap metalik, gelap lagi, kan? Jadi dia ni Nabi recommend dia untuk kahwin. Dia tanya, ya Sa'ad, kamu nak kahwin? Nak ya Rasulullah, siapa nak kat saya di Madinah ni? Nabi recommend kamu pergi jumpa dengan keluarga ni, kata Nabi recommend. Jadi anak perempuan tu pun dengar Nabi recommend, setujulah, kan? Jadi bila nak kahwin malam tu, Sayyidina Umar bagi sikit untuk beli tilam, Sayyidina Abu Bakar bagi sikit, dia orang susah, kan? Jadi bila dia pergi ke suk di pasar tu, dalam beli tilam tu dia dengar seruan untuk pergi jihad. Dah lah nak kahwin susah, kan? Lepas tu dapat isteri pula yang Rasulullah recommend. Sepatut cuti lah kita, kan? Contoh kita kat UEM lah, tengah-tengah baru kahwin malam pertama, company telefon, dia kata kena pergi buat audit ni, penting ni dekat. Kacau, tak kira audit tak apa, tak jawab dah telefon tak, kan? Dia ni dia tinggalkan. Dia tinggal isteri dia pergi beli baju topi besi tu. Bila dia beratur masa tu, Sayyidina Ali tengok, ni Sa'ad ni, apa kamu dah buat ni Sa'ad? Dia kata tak apa, dia penting lagi ni, dan dia mati dia syahid dan tu bergegar arash. Bergegar arash, kan? Gelap bumi Madinah. Jibril kata ada 70,000 malaikat sama-sama solatkan kepada jenazahnya Sa'ad bin Mu'az ni. Sahabat kata begini, pendapat ini keliru. Sesungguhnya yang benar adalah tanah kubur seperti yang kami sampaikan, kemudian dapat keringanan. Faktor yang menyebabkan dia dihimpit oleh kuburnya seperti diceritakan oleh Umayyah bin Abdullah. Dia kata kami bertanya kepada keluarga Sa'ad, apakah sabda Nabi SAW mengenai perkara ini sampai pada mereka? Lalu keluarga Sa'ad bin Mu'az ni kata, Rasulullah telah ditanya mengenai perkara itu lalu menjawab, Mu'az ni pernah sekali dia lalai bersuci setelah buang air kecil. Sekali je dia lalai. Halaman 227. Sekali, pas kita berapa kali lalai. Nak time hantar anak pergi masuk IPTA, tak? Jam berhenti dekat RNR. Tengok Allah penuh ni, kan? Buang kopiah orang bukan kenal kita dah. Kopiah pakai emas sikit, kan? Orang lelaki maizab, kan? Cepat pula tu siap. Tu yang menitis. Tak ada menitis kat situ. Apa tu solat dan seumpamanya. Inilah dia kata lalai dalam bersuci, kan? Sebab tu dalam kaedah, kan? Sebenarnya kita buang air kecil tu pun kena beratkan belah kaki itu biar dia keluar semua, tos semua, kan? Hanad bin Asyari'i pula meriwayatkan ketika Sa'ad bin Mu'az cedera dalam jihad tu, dalam perang fi sabilillah, Nabi menyuruh seorang mengobatinya. Dia meninggal dunia pada waktu malam, maka Jibril alaihissalam datang memberi khabar kepada Nabi SAW. Jibril kata apa? Semalam telah meninggal dunia seorang lelaki dalam kalanganmu yang menggoncangkan arash kerana cintanya untuk bertemu dengan Allah, iaitu Sa'ad bin Mu'az. Kan? Ada ulama mutabar yang meninggal ni apa? Sa'ad al-Buti, yang ulama Syria tu, kan? Yang tengah duduk mengajar tu kena bom, kan? Tu pun orang kata, kan, meninggal dalam keadaan dia tengah duduk mengajar, dia menyebut tentang ayat-ayat syahid, kan? Allah pilih dia. Baik, dia kata apa? Ketika baginda datang ke kuburnya Sa'ad, sahabat bertanya,
Ya Rasulullah SAW, kami tak pernah lihat Tuan lakukan seperti ini sama sekali sebelumnya. Rasulullah SAW menjawab, aku nampak tadi saat dihimpit oleh kuburnya sekali himpitan. Jadi kata muhaddisin pakar hadis, saat dihimpit ni macam ibu pegang anak. Dia himpit anak tu. Kalau kata musim hujan petir, ibu pegang anak kecil macam tu. Macam tu himpit tadi. Kan? Lalu dia kata, sehingga menjadi seperti selai rambut. Aku berdoa pada Allah SWT untuk ringankan seksanya, kerana dia pernah tidak membersihkan kencingnya sekali. Jadi kita bertaubatlah dalam keadaan kita dah tahu ni. Maka dia kata apa? Memang ada azab kubur. Kan? Ada azab kubur. Nabi SAW ketika diberitahu tentang kematian mak saudara dia, isteri kepada Abu Talib. Isteri kepada Abu Talib, Fatimah. Kan? Lalu Nabi SAW pergi dan letakkan serban Nabi. Dekat jenazah di perumian di liang lahat, Nabi letak serban. Mudah-mudahan Nabi kata ada syafaat. Kan? Nabi SAW ni ada syafaat. Sebab Nabi-Nabi lain, Nabi kata, likullin nabiyyin da'watul mustajab. Semua Nabi ada satu doa mustajab. Tapi banyak Nabi-Nabi dah guna masa duduk atas dunia. Kata Nabi SAW, ada yang guna untuk membinasa kaum umat dia. Macam umat Nabi Lut dan seumpamanya. Adapun aku, kata Nabi, aku simpan doa tu untuk syafaat kepada umatku di akhirat. Nampak? Sebab tu Nabi kata, bila ayat dalam surah Al-Zalzalah ayat 6. Yauma izin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Ingatlah pada hari pada semua manusia dibangkitkan daripada kubur masing-masing. Bangkit, semua bangkit. Tipan sangkakala kedua nak menuju ke Yaumul Mahsyar. Nabi kata semua dalam keadaan haus yang tak pernah rasa haus. Kan? Lalu aku ada di telaga Kausar aku. Aku tunggu umat aku datang dengan wajah bercahaya dan ada sinar, dia kata, daripada kaki dan seumpamanya, sebab kesempurnaan wudu masa duduk atas dunia. Lalu semua datang, aku bagi minum daripada telagaku, menyebabkan dia orang umatku ni tak haus bila menghadapi perbicaraan di Yaumul Mahsyar, sehingga melintasi titian sirat. Tapi ada golongan yang Nabi sebut, yang umatku yang dihalau daripada telaga Kausar. Antara yang Nabi sebut, yang pertama murtad. Umat aku yang murtad. Masa aku ada, dia mengikut ajaran. Bila aku wafat, dia kembali kepada agama yang menyekutukan Allah, dihalau. Yang kedua, umatku yang munafik. Munafik ni kena ingat, hadis sahih sebut, qala Rasulullah SAW, iza alamatun munafikun salasatun. Alamat munafik 3 kita dah dengar. Jangan pandang ringan. Yang pertama Nabi kata, iza haddasa kazaba. Dia bercakap saja mesti bohong. Dia bercakap saja bohong. Kan tadi kita dah cakap, Nabi kata, cakap benda elok, kalau tak nak diam. Dia cakap bohong saja. Tak pernah tak bohong tak? Kan? Kita kadang-kadang pun tahun 1445 Hijri ni, berapa kali dah kita bohong? Hari ni 25 Rabiul Awal. Hari tu 30 Safar, 55 hari. Hari tu 30 Muharram, 85 hari dah. Allah bagi umur hidup 1445 Hijri. Kita tanya diri kita, berapa kali kita bohong? Ustaz yang berbicara, kan? 29 hari bulan tu hari Jumaat, 29 hari Jumaat, Jumaat kelima. Biasa Jumaat kelima ni masjid, surau Jumaat, dia tak ada pentazkirah dan khatib tu imam tetap tak ada. Dia akan jemput. Ini cerita benar lah, kan? Ustaz diri hari 29 tu dah ada orang lamar, orang Pinang, bahasa ustazah, bahasa ustaznya dia Pinang, dah ada booking sebulan lepas lagi. Awal bulan 9, akhir bulan 8 dia dah booking dah, Ustaz. 29 datang ke masjid kami. Kita pun okey, kan? Dan ditakdirkan pula 2 hari sebelum Jumaat tu, 28, 27. Banyak pula masjid jemput. Ada 6 masjid jemput. Dalam 6 tu ada satu masjid yang jadi tumpuan ustaz-ustaz pergi. Sebab apa? Kalau pergi tazkirah, khatib, tu imam, paling kurang sebelah tangan. Itu yang tak tahan tu tak, kan? Kita pun tengok, alamak, sudah, kan? Sepatut kita orang yang dah baca hadis tu, cakap jangan bohong, patut bila dapat tak kira lah mana-mana. Minta maaf Tuan Haji, kan, mungkin di lain pertemuan saya telah di booking awal. Ni dah, biar dulu tengok dulu macam mana. Kalau kita ambil yang tu, kita dah menipu yang ni, kan? Sudah tentu kita kata Allah ada urusan keluarga lah. Dah nampak menipu dah, kan? Lepas tu dah mungkin janji. Yang wa idza wa'ada akhlafa. Kita dah mungkin janji dengan dia, susah tu dia nak cari balik tu, kan? Tak boleh, kan? Kalau dah janji, tepatlah. Yang lain tu tak apa. Dari pertemuan lain akan dipanggil, insya-Allah, kan? Jangan duk tergoda dengan
habuan yang begitu. Kita kena ingat. Yang ketiga Nabi SAW sebut, iaitu bila wa'izatu mina khanalah, bila diberi amanah dia khianat. Nabi sebut yang ketiga, umatku yang duduk atas dunia dia menzalimi orang masa duduk atas dunia. Dia menzalimi orang, menzalimi diri sendiri. Tak kan? Dia kata begini, menzalimi ni kan, ada saya baca dalam kitab ni dalam kuliah. Dia kata kalau kita diberi amanah, ada satu kelompok, katakan kita ni surau besar kat sini, masjid. Lalu jemaah pakat pilih saya jadi nazir masjid. Tuan ni jadi tu imam, kata kat sini contoh. Kan? Jadi jemaah pun putuskan, okeylah Tuan Nazir kita bagi 500 lah sagu hati sebulan. Kita boleh ambil yang tu. Tetapi bila masjid putuskan, tiap-tiap dia ada kematian ahli khairat, maka siapa yang baca talqin dapat 150. Itu tugas Tuan Gani, itu imam. Saya pun cakap dengan AJK, ketua biro, ada kematian, mesti cakap dengan saya dulu. Saya yang akan baca talqin. Makna saya khianat, saya dah ambil hak orang lain. Nampak? Jangan main. Ataupun begini paling senang, yang orang nampak remeh kata. Katakan nak Ahad lepas, hari Sabtu lepas lah. Kat tempat surau Jumaat kami, tiap Sabtu Ahad, ada je kuliah dan kami akan spend RM650 untuk beli makanan. Kan? Jadi saya katakan saya kuliah, 7 hari bulan 10 itu saya kuliah hari Sabtu. Jadi bila saya kuliah, 150 lah kita beli. Selalu 150 orang ada. Kita pun beli roti canai 150 hari itu. Tapi lepas selesai, saya pun makan sekali dengan AJK. Saya tanya ke biro kebajikan, kita beli berapa ni? Macam biasa Ustaz, 150 keping roti canai dan ada kuih sikit kan. Tengah-tengah duk makan, orang dari luar kata, tak cukup ni, apa suruh beli tak cukup ni? Nampak tak kan? Kita kata, beli tak cukup? Cukup kata dia. Lepas tu duk fikir-fikir pasal apa tak cukup. Kan? Lalu Tok Siap kat kita kata, contoh. Siap kata, minta maaf Ustaz, saya tadi tengok panas-panas tu, saya ambil dulu 5 awak balik kat rumah. Anak isteri saya dulu, saya balik dulu kan. Lepas tu saya datang makan pula. Dia tu Siap tu menzalimi. Dia tu menzalimi orang. Sebab orang lain tak cukup, dia dah ambil. Melainkan orang semua dah balik, ada lebih tu lain. Sampai ke situ sekali. Dia punya detail. Jadi kita kat surau-surau taman kita, jangan duk ni buat perangai macam tu. Kan? Makan-makanlah, jangan buat perangai macam tu. Ini tidak. Kadang-kadang kita okey. Bila kita balik ke rumah kita kata, tak buat balik makanan kat surau. Mana ada semua dah. Apa ni abang sebagai pengurusi tak buat balik. Orang lain AJK biasa buat balik. Itu tak tahu tu. Sebab tu ada hadis akhir zaman kata, kebinasaan seseorang di akhir zaman ni disebabkan, kalau bukan isteri dia, anak dia. Kalau bukan anak dia, orang tua dia. Nampak kan? Dia jadi macam tu. Baik. Kita nak cerita tentang azab kubur, tapi kita nak lihat di akhirat besok keadaan dia. Lalu masih halaman 227, As-Sulimi Abu Muhammad Abdul Ghalib mengatakan, berita mengenai azab kubur telah tersebar sedemikian luas. Antaranya hadis Nabi mengenai Sa'ad bin Mu'az. Dia kata tanah kuburnya telah menghimpit sekali saja himpitan sehingga tulang belulangnya rumut. Para sahabat Rasulullah berkata, dia tidak diseksa sedikit pun kerana suatu perkara, kecuali dia pernah sekali tidak membersihkan kencingnya dalam beberapa perjalanan musafir. Nampak tak? Kita selalu tu kan. Nak kalau balik Pantai Timur, toilet tak apa cantik. Sudah dah kan. Yang dia kena ada formula dah. Kalau balik Pantai Timur, orang kata Ustaz, kalau balik ke arah Pasir Mas semua, tengok stesen minyak, apa benda yang baru tu, stesen minyak apa tu? Allah. Tak ingat, bukan Shell, bukan tu. Yang tu toilet dia bersih kan. Belah pantai barat tak apa. Prima, apa benda? Petron dia kata dah. Boleh pakai juga formula dia kan. Baik, dia kata apa? Hadis Nabi SAW yang menyatakan kemudian diringankan seksaannya merupakan dalil yang menunjukkan kurang seksa tersebut. Kerana sesudah itu dia tidak diazab lagi dalam kuburnya. Walhal orang yang kita katakan ini hebat, bukan orang biasa. Orang mati syahid kan. Orang mati pula dalam malam pertama, dia tinggalkan kenikmatan malam pertama, dia rela pergi berperang. Adakah saudara akan fikir orang yang telah membuatkan arasy Allah bergoncang dan ruhnya disambut oleh para malaikat yang mulia dengan penuh kegembiraan dan kesenangan akan diazab sesudah dihilangkan azab daripadanya? Tentu tidak mungkin sekali. Hanya orang yang jahil dan tidak tahu akan kemuliaannya berpendapat seperti ini. Bagaimana boleh seorang menyangka seperti itu sedangkan kemuliaannya sangat terkenal dan kebajikannya amat banyak?
Nabi SAW ketika Nabi mengiringi perkebumian puteri Nabi Zainab, kan? Tak? Nabi terkejut. Nabi terkejut. Sahabat pun tanya pasal apa? Sesungguhnya puteriku pun dihimpit juga sekali, kan? Dihimpit. Jadi aku doa kepada Allah Subhanahu Taala supaya dilepaskan daripada himpitan kubur. Tak? Tengok Jadi kalau kita yang masuk berjumpa Allah Subhanahu Taala, tak masuk dalam liang lahat dalam keadaan dosa banyak yang belum kita minta taubat dan zalim kepada orang lain, tak tahulah macam mana. Orang kafir confirm dah bila dia dikebumikan dalam liang lahat, disemadikan ada 99 ekor ular sebesar leher unta at-tana'in. Itu hadis pun, kan? Kita ni kita orang mukmin ni, itu saja wa yabqa ma'hu wahid, yang kekal dengan kita dalam kubur ialah amalan-amalan kita. Ustaz yang terakhir semalam talqin yang terakhir semalam, kan? Seorang berusia 68 tahun. Jadi bila kita pergi ke kubur, kan, kita tengok ketika dikebumikan dan semuanya, jadi pengajaran pada kita. Kita juga akan jadi macam tu lepas ni, kan? Jadi nak bawa bekal tu. Maka halaman 228 kitab kita diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim serta periwayat lain. Beliau orang yang mendapat hukum yang sesuai dengan kehendak Allah terhadap Bani Quraizah. Bani Quraizah ni siapa ni? Berlaku perang Ahzab, dia ada tunjuk kat bawah nota kaki tu. Dari atas langit yang ketujuh yang disampaikan Rasulullah SAW melalui riwayat Imamul Bukhari dan Muslim serta yang lain. Baik. Nak tunjuk bahawa azab kubur ni ada. Kan? Muslim dia tak percaya ada azab kubur, dia tak percaya ada kebangkitan. Dia hanya percaya summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Semua akan jadi mayat. Sebab dia tengok. Dia tak percaya summa innakum yaumal qiyamati tub'asun, akan dibangkitkan balik. Dia kata apa? Sabda Nabi SAW mengenai azab kubur dalam peristiwa Isra. Nabi tengok peristiwa Isra ni, subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa barakna haulahu linuriyahu. Dan diperjalankan Nabi daripada Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa. Yang duk kecoh sekarang lah, Masjid Al-Aqsa tu dah ketentuan kan disebut. Dia kata apa? Diriwayatkan daripada Rabi' Al-Anas, daripada Abu Aliyah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW berkenan ayat ni yang kita baca ni, subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya, yakni Nabi Muhammad SAW, pada suatu malam dari Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah ke Masjidil Al-Aqsa di Palestin, yang telah kami, kata Allah, berkati sekelilingnya. Memang di sekeliling Masjid Al-Aqsa diberkati, kan? Itu yang duk berebut sangat dengan apa Yahudi duk nak sangat tu, kan? Dia kata agar kami perhatikan kepadanya, kepada Nabi Muhammad SAW, sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nabi SAW didatangi sejenis tunggangan yang langkahnya sejauh pandangan kita dah tahu. Kemudian Nabi pergi bersama malaikat Jibril menemui suatu golongan yang sedang menanam sesuatu tengah dalam perjalanan tu. Isra, Mi'raj ni daripada Masjidil Al-Aqsa ke Sidratul Muntaha. Hari itu mereka tanam, hari itu mereka boleh tuai. Ini pun ada budak-budak bergurau macam semalam bila meninggal. Hujan lebat semalam kan. Dia kata, Ustaz, nak berteka sikit lah, dia kata. Hujan lebat ni nak tunggu nak pergi ke kubur, dia kata. Apa yang kita tanam hari ni malam boleh makan. Tanam hari ni malam makan. Saya kata apa tu dah macam dalam peristiwa Isra, tanam hari ni boleh tuai hari tu juga. Dia kata tanam orang mati, tanam hari ni malam tahlil boleh makan. Kacau tu. Itu pun dia boleh bergurau, benar kan? Tak? Betul. Sekarang ada sekumpulan sahabat Bangladesh ada kat tempat saya ramai 150 orang. Kita dah maklum pada immigration takut bimbang apa kan. Sebab dia orang datang tak dapat kerja. Dia pun dah tahu. Kalau nampak van jenazah malam ni dia hello, geng-geng dia pakat datang tak kan. Dia pun dah tahu kan. Mana dia pun dah faham tanah hari ni malam boleh makan. Kacau betul tak kan. Yang bergurau boleh Tapi memang betul pun ada tahlil kita ahli Quran kita buat 3 malam tu. Dia kata apa? Setiap kali selesai menuai tanaman, tumbuh lagi seperti asal. Rasulullah bertanya, ya Jibril, siapa ni? Jibril menjawab, dia orang yang berhijrah ke jalan Allah Subhanahu Taala
kebaikan dibalas dengan pahala yang 700 kali ganda. Kan? Dia kata apa? Baginda menemui satu golongan dalam perjalanan nak tunjuk azab kubur ni. Memukul kepala sehingga hancur. Ketuk kepala. Tiap kali hancur kepala jadi elok balik. Seterusnya. Mereka kelihatan tak penat pun. Nabi lalu daripada Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa dipertontonkan. Ketuk kepala. Allah macam kita tengok cerita kungfu tu. Cerita kungfu kan. Dia duk ketuk macam tu kan. Nak test kepala dia. Macam tu lah agaknya dah. Tapi pecah kepala ni. Kan? Hancur. Mereka kelihatan tak penat sekali sedikit pun. Lalu Nabi SAW bertanya, siapakah mereka ya Jibril? Jibril AS menjawab, mereka ni atas dunia dulu, kepala dia berat untuk sujud menunaikan solat. Nampak tak? Sebab tu bila antara khadimul Rasul, orang yang berkhidmat kepada Nabi. Khadimul Rasul ni tak panggil khadam. Orang yang berkhidmat pada Nabi, ada Anas ibnu Malik 10 tahun. Ada setengah kata 8 tahun. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah ibnu Mas'ud. Satu lagi nama Rabiah bin Ka'ab. Rabiah bin Ka'ab ni orang susah. Tapi dia selalu berkhidmat pada Nabi. Satu hari Nabi pun tengok dia. Nabi kata, ya Rabiah, kan? Lama dah duduk berkhidmat ni, ada apa-apa ke? Ada apa-apa berhajat? Boleh aku minta tolong kepada doa pada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah makbul. Dia kata, tak apalah Rasulullah, nanti saya fikir dulu. Dia pun balik. Dia kata Nabi SAW dah offer ni, peluang doa makbul ni. Doa orang yang paling baik lah atas muka bumi ni. Jadi dia kata, aku orang susah minta Nabi doa supaya kaya lah. Lepas tu dia duduk berlawan dengan perasaan. Celaka ya kamu ya Rabi'ah. Kan? Kaya ni hanya di dunia sementara. Akan fana, akan binasa. Dia pun tak, okey, dia jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah SAW, boleh tak tolong angkat tangan doa pada Allah SWT supaya pastikan aku ni Rabi'ah bin Ka'ab ni duduk sebelah Nabi di dalam syurga nanti. Nabi kata, kalau yang ni ya Rabi'ah, kamu kena tolong diri kamu sendiri. Doa-doa lah, tapi kamu kena tolong. Dua perkara kamu buat. Pertama, iaitu kamu kena aksirus sujud. Perbanyakkan solat. Sujud ni banyak solat. Ni yang nak tunjuk satu golongan yang ada pukul kepala ni. Anda kena ingat, solat ni inna awwala ma yuhasabu bihi ala abdihi fil yaumil akhirah as-salat. Kalau kita meninggal dunia dalam keadaan kita tak solat, ada dalam kubur as-sujaul al-aqra, kan? Ular yang kepala botak, berbisa, kan? Yang akan patuk kita. Dah, sebab kita tak solat. Jadi nak tunjuknya Nabi sebut satu. Yang satu lagi Nabi kata apa? Perbanyakkan berselawat kepadaku. Sebab ada hadis sahih sebut, man salla alayya salatan wahidah. Sesiapa berselawat ke atasku sekali, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi asyran salawatin. Allah akan selawat yang ni bagi 10 rahmat kat dia. Kan rahmat Allah ni besarlah. Kan 10 rahmat. Wa rufi'atid darajat. Allah angkat 10 darajat. Wa khati'atil, dan Allah akan ampunkan 10 dosa. Sekali kita selawat 3 kita dapat. 10 rahmat Allah SWT, 10 dosa diampunkan, 10 darjat diangkat. Nampak? Yang boleh angkat darjat lagi menyempurnakan wuduk. Ada hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin juga akan diangkat darjat. Boleh Dia kata apa lagi? Sebab itu kita kan, antara dia kata tanda-tanda bahagia kita atas dunia. Begini, tanda bahagia ni disebut oleh satu imam Asy-Syatibi. Imam Syatibi ni imam besar dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Dia sebut apa? Ni bukan hadis. Ulama kata, man alamatas sa'adata 'alal 'abdi. Tanda-tanda seorang hamba itu bahagia dia atas dunia ni. Pertama dia kata, kan? Tusayyiru ta'ata 'alaihi, dimudahkan dia melakukan ketaatan. Macam kita ni tengah hari ni ada pilihan, boleh pergi mana-mana ni. Nah, boleh ambil LRT, boleh pergi ke mana, dah boleh. Tapi kita pilih boleh datang ke surau ni untuk melakukan ketaatan pada Allah SWT. Ini bahagia. Kan? Contoh, saya hari Sabtu 7 bulan 10 sehingga 10 bulan 10, kita mengepalai kepimpinan surau jemaah kami. Kami buat arrangement dengan satu NGO yang besar untuk pusat pengumpulan barang-barang terpakai. Tak kira lah apa-apa yang terpakai kat rumah, datanglah 5-4 hari kita buat, kan? Tak surau. Hari pertama tu dia mula pukul 7.30 sampai 5 petang. Saya kuliah subuh itu kan. Habis kuliah subuh, saya tengok ramai orang datang letak barang tu. Dalam ramai-ramai muslimi tu, kebanyakan yang awal datang tu tak pernah datang surau. Tapi dia datang untuk letak barang terpakai. Dan dia akan datang bila dia jadi bahan terbuang nanti. Bila disemandikan tak? Bila dimandikan. Nampak? Kan? Susah. Maknanya kita bukan orang yang bahagia kalau kita tak dapat
tak dapat hadir untuk melakukan ketaatan. Yang kedua, kata Imam Syatibi, wa maufiqatis sanati fil af'alahu. Dia buat sesuatu amal kena dengan sunnah. Amal dia buat kena sunnah. Paling senang kita challenge dekat jemaah kat tempat kita. Yang paling senang sunnah Nabi. Nabi hari Jumaat suka pakai warna putih. Saya cabar dekat jemaah tempat saya, jemaah ni 13 hari bulan ni pakai jubah putih semua. Oh lawa kalau pakai jubah putih semua kat depan lawa kan. Nah, dia kata insya-Allah. Jadi kita yang kerja pejabat ni dah sekarang banyak kebebasan kan. Kita pakai baju putih. Dah kemeja putih, short sleeve putih tak apa. Nak pakai baju putih, nak ambil sunnah hari Jumaat yang putih. Saya pernah singgah di satu masjid di Tapah. Kan? So depan dia semua pakai jubah putih dengan serba. Oh lawa smart tengok dah. Kan nampak smart. Ya. Ni kita Allah so depan kan. Ada warna ni, macam-macam warna dah kan. Macam-macam warna so depan saja kan. Jadi boleh ambil yang tu. Dan dia kata yang ketiga, wasahibatihi li ahli salih. Kita berkawan dengan Allah, pilih berkawan dengan orang salih. Kalau kita lah duduk orang awam macam kita ni, kawan dengan orang suar saja. Dah. Sampai anak tanya bocah tu tanya, ayah ni umur berapa nak tanya kan? Kata pasal apa? Ni nak masuk 54 dah. Tak tengok kawan ayah tua-tua saja. Mana. Kata ayah pun tua, orang masjid kan banyak orang tua. Ada contoh. Kan? Orang masjid banyak orang tua. Kan? Dia kata apa? Kemudian baginda menemui satu golongan. Depan belakang tutup. Mereka dihalau seperti haiwan ternakan. Diberi makanan berduri dari neraka. Mereka dipanggang oleh api neraka bersama batunya. Nabi tanya, siapakah ini ya Jibril? Dulu ni umatmu duduk atas dunia, dia kena keluar zakat harta, tapi dia tidak mengeluarkan zakat harta. Dia mampu keluar, layak dah, cukup semua segala-galanya syarat, dia tak keluarkan zakat. Disebut dalam kitab kita ke depan nanti, kan? Balasan kepada orang yang tak keluar zakat harta di akhirat besok, dah. Harta yang dia simpan tu dah akan datang berupa as-suja al-ukra juga. Berupa ular yang berkepala botak, akan mematuk-matuk juga di akhirat. Kan? Sebab tu kita rasa solat ni berat, zakat ni ringan. Padahal dalam Quran tidak dipisahkan. Aqimus salah wa atawuz zakat. Kan? Kirikan solat, keluarkan zakat. Jadi kita perhatilah, tengok diri kita macam mana. Kan? Dia kata apa? Kemudian baginda bertemu dengan golongan yang di hadapan mereka, terdapat daging yang masak dalam periuk. Ada elok daging masak. Ada daging yang busuk. Tetapi anehnya mereka memilih daging yang busuk untuk mereka makan dan membiarkan daging yang masak. Siapakah mereka wahai Jibril? Tanyanya Rasulullah. Jibril menjawab, mereka lelaki yang suka berzinar dengan pelacur sehingga pagi. Padahal mereka mempunyai isteri yang sah dan baik di rumah. Dia kata antara orang yang beristighfar. Istighfar ni Nabi sebut, ya ayyuhalladzina amanu tubu, ya ayyuhan nas tubu ila Allah. Wahai manusia, bukan orang beriman je, manusia, bertaubatlah kepada Allah. Istighfar. Fa inni atubu ilai, aku sendiri kata Nabi bertaubat kepada Allah fil yaum mi'atan marrat, 100 kali. Kan? Antara orang yang beristighfar tapi Allah tak terima istighfar dia, orang yang melazimi berzina. Dia istighfar tapi dia ada perempuan sipanang untuk dia berzina dan seumpamanya, tak dapat. Kan Allah tak terima istighfar dia. Yang kedua, dia kata orang yang beristighfar tapi ada benda haram dekat dia. Sumber pendapatan haram, harta haram, tu tak tahu ya. Kan? Nabi kata walaupun putus kedua tangan dia akak untuk berdoa, Allah tak makbulkan. Jadi kita istighfarlah. Dalam surah Nuh pun disebut kan pada ayat yang ke-10, qala Allah Taala istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kamu semua pada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Kita nak jadi orang gembira bila dipanggil berjumpa Allah SWT, wa yaghfir lakum dzunubakum. Dia meninggal dalam keadaan dosa dia diampunkan. Kita dosa dengan manusia lah yang kita pusing. Dengan Allah SWT ni insya-Allah bila kita angkat tangan berdoa, Allah akan ampunkan. Semalam ada orang tanya saya dalam kuliah. Dia kata, Ustaz, kalau kita buat dosa besar, lepas tu kita bertaubat, lepas tu buat balik, jadi fasik kat kita? Dia tanya macam tu dah. Dia jadi fasik ni bila kita buat dosa besar, kita taubat nasuha dah, memang taubat ni. Lepas tu kita buat balik. Kan? Tapi fasiklah kita bertaubat. Kita dah janji dengan Allah SWT, kita ulang balik. Kan? Jadi syarat taubat ni, an-nadamah, menyesal. Berhenti terus. No repetition, tak ada ulang balik. Dan juga, illa man taba wa amana wa amila wa amalan salihah. Kecuali orang bertaubat, dia beriman, dia beramal soleh. Dan dia kata ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah. Allah tukar
dosa-dosa dia jadi kebaikan, kan? Lalu baginda melihat sepotong kayu di atas jalan dan segala sesuatu yang lalu dia akan dipelantingkan. Lalu Nabi tanya, apakah ini ya Jibril? Lalu Jibril baca firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 86. Qala Allah Ta'ala wa la taq'udu bi kulli siratin tu'iduna wa tasuddu na'an sabilillah. Dia kata, dan janganlah kamu duduk di setiap jalan bertujuan menakut-nakutkan, menghalang orang beriman untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Setelah itu baginda melihat seorang yang sedang memikul seikat kayu api yang banyak. Tidak mampu dia pikul. Anehnya dia pikul lagi. Siapakah orang itu Jibril? Orang ini umatmu yang atas dunia orang bagi amanah. Contoh. Saya ambil contoh macam ni. Dia dari segi kata Tuan Ghani contoh. Tuan Ghani duduk di Selangor kata contoh. Maka orang lantik jadi bendahari surau Jumaat. Tuan Ghani pun ambil. Lepas tu ada sahabat-sahabat yang Allah bagi kelebihan dekat dia, kan? Dia orang yang ada berduit, dia duduk KL. Dia pun offer dekat Tuan Ghani. Boleh tak jadi setiausaha dekat surau saya kat wilayah pula? Dia boleh kalau kita tak di Selangor bukan jawatan, di wilayah boleh, kan? Sebab tu ada tutu imam sekarang, imam muda, dah time dia bertugas kat Selangor, dia bertugas. Time dia tak tugas, dia pergi bertugas kat Kuala Lumpur, kan? Macam tu sekali tutu imam. Sebab tu tengok handphone tutu imam muda 4,000, 5,000 harga dia. Nak. Ada segala masjid dia pergi, nak kan? Tak apalah kan. Baik, dia kata apa? Orang yang dipikul amanah, tapi dia tak mampu dah, kan? Dan amanah ni takut, kan? Amanah ni dah. Saya ambil contoh begini, kita tak kata kita bagus, tapi contoh. Saya diamanahkan jadi pengurusi surau Jumaat 4 tahun dah, kan? Lepas tu jadi juru nikah. Lepas tu jadi penceramah, kan? Dan ada disebut oleh orang alim kata siapa yang jadi juru nikah, satu kaki dia dah berada di pintu neraka. Dia kata macam tu dah, kan? Nampak tak, kan? Amanah. Jadi kita kena pilih yang mana satu yang kita nak bagi khidmat yang kita mampu. Jadi kita letak jawatan yang orang lain boleh ambil, kita jadi ni tak ada semua nak ambil. Tu orang sekarang panggil apa, gila glamour ni, semua nak, kan? Bila orang masuk dalam pejabat, orang tanya, ni meja dengan kursi siapa? Pengurusi surau. Ini meja dengan kursi siapa? Juru nikah. Siapa? Saya. Yang ni? Saya 2 sekali meja nak duduk. Nampak tak, kan? Nampak? Tak boleh macam tu, kan? Kena jelas, kan? Kena nampak tak, kan? Lalu dia kata apa? Dan dia kata, ni lagi teruk ni. Kemudian baginda melihat satu golongan yang sedang menggunting mulutnya dan lidahnya dengan gunting dari api. Setiap kali gunting, mulut tu elok balik. Dan dia gunting balik, tak dapat penat pun. Lalu ditanya kepada Jibril, siapa ni ya Rasulullah? Lalu tuan punya kitab kata Rasulullah jawab, mereka golongan yang memberi ceramah. Sudah, kan? Itu maksud yang cakap ni. Ni disebut ni. Mereka golongan yang memberi ceramah tetapi suka menyebarkan fitnah. Nampak tak? Ceramah lah, tapi dia sebar fitnah. Tak boleh. Ceramah ikut kitab, cerita yang baik. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ni dia suka sebar fitnah. Dia datang kuliah aja dia kata, ustaz tu begitu begini, tak boleh kan? Saya semalam ada orang telefon. Saya rasa bukan daripada surau Mercu kot, kan? Saya tak nak sebut nama lah, kan? Dia telefon pukul 11 lebih saya nak pergi kuliah Zuhur. Ustaz, saya ni anak murid ustaz ni, nama sekian-sekian. Pasal apa? Ustaz, saya nak tanya betul ke, kan? Kalau poligami ni isteri pertama tak payah tahu. Terkejut saya, kan? Saya mula-mula loudspeaker, rumah pun dengar, saya pun tutup balik. Takut juga kita pun tak, kan? Saya kata, kat mana duduk? Dia kata duduk Selangor. Kata boleh, kan, isi borang semua, kan. Lepas tu letak dokumen gaji semua, IC anak, IC dan bakat isteri ni kerja apa semua. Dah terang-terang jelas semua. Dia kata, okey ustaz, faham lah. Terima kasih ustaz. Nak tanya last sekali ustaz. Ustaz sendiri berapa orang? Dia tanya macam tu tak? Nasib baik tak loudspeaker tak, kan? Saya pun jawab, dah orang rumah dengar. Saya kata, ustaz setakat ni dah nikahkan 647 pasangan. Orang pun lega tak? Pada soalan lain, jawab lain. Hebat sungguh siapa? Harap-harap bukan UEM. Nama ada, nanti saya cakap dengan Tuan Ghani kejap lagi. Kan? Berani sungguh dia, kan? Tapi cara dia cakap tu memang dia bersungguh-sungguh tu. Dia kata, berapa lama ustaz? Dah dia tanya. Saya kata biasa sebulan 2 bulan, tapi ada fast track. Fast track ustaz? Fast track macam kat JPJ tu, kalau nak ambil nombor tu fast track. Macam tu. Suka. Saya tak tahu, kan. Tapi saya dah letak nama dia tu, saya dah faham dah tu nombor telefon dia, saya letak dah, kan. Saya dah letak tu nama senang. Bila keluar baik kita beringatlah, kan. Dia kata apa? Lalu dia kata apa? Kan?
suka menyebabkan fitnah. Nampak dia tak? Lalu ada hadis juga daripada Abu Sa'id Al-Khudri yang mengatakan bahawa para sahabat berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ceritakan kepada kami semua yang kamu lihat ketika peristiwa Isra wal Mi'raj pada satu malam." Rasulullah pun bersabda, "Waktu aku bersama Jibril naik ke langit dunia, aku lihat barisan para malaikat yang bertugas menjaga langit dunia bernama Ismail. Di depan mereka ada 70,000 malaikat. Dia ada nama malaikat ni. Kalau kita orang beriman, bila malaikat Israel cabut nyawa kita, dan sementara kita dimandikan, dikafankan, dimandikan, disempurnakan pemandian jenazah, diserahkan kepada malaikat Sol-Soil. Malaikat Soil bawa harum, bawa kita di langit pertama sampai langit ketujuh. Ditunjuk tempat kita di Iliyin. Kan? Lepas tu turun balik untuk duduk antara jasad dengan kain kafan tu untuk tengok siapa yang solat jenazah. Sebab tu lebih afdal kalau kita kan solat jenazah ni, kalau mak ayah kita lah lebih baik kan. Jangan bagi dekat saya arwah ayah saya dulu bila meninggal pukul 3 lebih, masa tu kita duk Kuala Lumpur, kita nak cari Asia lagi nak sampai kan. Dia orang cepat sana, kata tak apa, tunggu je. Sampai tu kita dah pakai jubah dah sampai. Terus kita pimpin solat jenazah. Padahal tu guru pondok apa lagi peduli apa kita dah kan. Ikut dia kan, baca yang mana boleh lah kan. Masa tu baru awal lagi. Sekarang dah 15 tahun, okey sikit dah kan. Dia kata apa? Di depan ada 70,000 malaikat, tak apa kan. Bahkan ada pengalaman saya bila solatkan jenazah, ada kadang-kadang cucu dia kan, dia kata, "Ustaz, saya nak ke depan. Cuma nanti habis solat aja bagi salam, ustaz tu baca doa, jangan tunggu saya lagi." Okey kan. Saya kata lepas solat tu mikrofon tu bagi kat ustaz. Okey kan. Tak apa arrangement macam tu. Yang tak boleh, bila kita tanya mana ahli waris ni, ahli waris duduk kat pagola kat luar tu, duit rokok lagi ni kan. Bila orang kata ni ustaz panggil tu, dia buang rokok datang kan, bercakap dengan kita pun Allah dah kan. "Ustaz, sekira saya ni saya bagi kat ustaz semualah sampai ke kubur." Tak nak kan. Janganlah buat macam tu kan, sebab jenazah arwah ni suka dia, gembira dia bila melihat orang yang dekat dengan dia kan. Tolong bukan susah benar kan. Cuma jangan duk tunduk bangunlah solat jenazah, orang tanya pasal apa, nak suruh khusyuk sikit ni anak ayah. Jangan macam tu dak kan. Nampak sangat. Pernah ada yang nak pimpin solat jenazah ayah dia kan. Saya duk bercakap macam ni, minta tolong siapa dia, jenazah duduk kat sini. Dia pergi duduk tempat saya ni, jadi imam. Saya nak elakkan air tu cepat kita tarik, duduk kat sini kan. Dia kena ingat kan, kalau lelaki kita solat jenazah, dia bangun untuk jadi ni senang. Kita duduk dekat macam tu. Kalau perempuan, kepala ke sebelah kanan. Itu macam tu lah kaedah dia kan. Baik. Takkanlah macam tu pun tak sempat. Kali-kali pun tengok dalam YouTube lah. Sebab kalau dekat-dekat ni tengok YouTube cepat-cepat sikit kan. Dia kata apa? Jibril meminta dibukakan pintu langit semasa aku bersama Nabi Adam. Diperlihatkan kepada baginda arwah anak cucu yang beriman. Lalu Nabi Adam berkata, "Wahai ruh yang baik, ditempatkan dia di Iliyin." Tu yang kita dah naik tu kan. Kita kena ingat langit pertama masa malaikat Sol-Soil buat naik kita tu, akidah kita. Sebab tu syafaat Nabi SAW antaranya, selain daripada syafaatul al-uzma, sempena bulan Maulid ni, Nabi boleh mempercepatkan hisap di Yaumul Mahsyar. Dalam keadaan semua orang susah dah tu kan. Nabi antara lain Nabi boleh dengan izin Allah SWT, syafaat Nabi boleh buat keluar umat dia yang duduk dalam neraka, yang meninggal dalam keadaan mujriman, berdosa besar, tak sempat bertaubat, tapi i'tiqad tak lagi. Dia punya innal ladzina qalu rabbuna Allah, tiada Tuhan di semua melainkan Allah, tak lagi. Jadi ni boleh kan, orang yang i'tiqad dia tak lagi. Kalau akidah dia lagi, yang tu lain, tak dapat syafaat Nabi SAW. Lalu nak dapat syafaat Nabi ni, berselawat banyak pada Nabi, melaksanakan sunnah Nabi, dan perbanyakkan doa dan bersolat kan. Dia kata apa? Setelah berlalu berapa lama, aku melalui meja yang penuh dengan makanan. Dia kata bau sedap. Di atasnya ada beberapa potong daging. Tapi yang peliknya tak ada seorang pun duduk dekat dengan daging yang sedap tu. Kemudian aku lalu meja yang lain, baunya busuk, menjijikkan, ramai yang memakannya. Siapakah mereka ya Jibril? Lalu Jibril menjawab, mereka umatmu yang lebih suka memilih yang haram daripada yang halal. Kan ada hadis dalam kitab hadis 40. Kalau betul lah hadis 40 ni nak dijadikan compulsory syllabus dalam secondary punya syllabus kan, bagus. Al-hadisus sadisu, hadis nombor 6. Kan Abu Nu'man sebut, qala Rasulullah SAW,
innal halamul bayyinun, halal nyata, wa innal haramul bayyinun bainahuma mutasyabihat. Halal nyata, haram nyata. Memang bila ada orang tanya, ustaz, oh anak saya ustaz balik daripada honeymoon, muslimah kuliah duha. Balik daripada honeymoon ustaz, saya tengok dia duduk gigit, duduk bersuka-suka dua orang tu, duduk tengok TV kat sofa. Saya dengar menantu saya tu pegang tangan anak saya. Tangan you macam tangan mak ai. Apa hukum dia ustaz? Haram, kan? Haram dan dia tak boleh bersama. Apa dalil dia? Surah Al-Mujadalah. Al-Mujadalah ayat 3. Dia kena ada macam tu jelas, kan? Habis tu ustaz macam mana kalau dia ada ni, dia nak bersama isteri dia, dia kena bayar kafarah ikut turutan. Pertama dia kena merdekakan hamba. Tak ada hamba dah sekarang. Di Malaysia tak ada hamba. Orang gaji bukan hamba, kan? Yang kedua dia kena puasa 60 hari, 2 bulan berturut-turut tanpa gagal. Oi, jangan tuan ni kita, kan. Tak nazar nak puasa 7 hari pun, kan. Allah, kalau tahu itu 2 hari je nazar. Betul tak, kan? Nak time orang tak puasa ni. Dan kalau tak mampu, yang ketiga, bagi makan kepada 60 fakir miskin, 60 orang, mengikut kadar beras semasa. Jadi kena buat, kena jelas, kan. Ni sebab tu dia kata mereka yang suka memilih haram daripada yang halal. Dia kata tanda taubat diterima oleh hamba ni tanda besar. Seorang tu jaga betul perut dia daripada masuk yang haram dalam perut dia. Dia jaga betul, kan. Makan yang baik. Ada dalam Al-Quran ada sebut, kan. Dalam surah apa tu ada sebut. Dia kata apa? Surah Taha ayat 81. Kulu min tayyibatin ma razaqnakum wa la tatghaw fi fayahilla alaikum ghadabi. Makanlah dari rezeki yang baik yang kami beri pada kamu dan jangan melampaui batas. Jangan duk makan benda yang kita ni kadang-kadang yang syubhat. Dalam hadis sebut, siapa yang dapat menjauhi yang syubhat, maka dia selamat daripada dia jaga agama dia, daripada dia menjurus kepada haram. Syubhat. Kadang-kadang kita, kan, saya itu balik daripada talqinkan jenazah, kan, ada orang nak ajak makan, naik van jenazah tu sebab nak kuliah tengah hari, kan. Habis pukul 10.45 talqin. Pergi berhenti nampak dia kata, ustaz jom pagi-pagi ni kita tak makan heavy, makan mi tarik. Ada tulis mi tarik, tengok-tengok ada tulisan Cina. Saya kata nanti dulu tanya tu Haji yang bawa van jenazah sahabat tu, Ji tengok dulu Ji, halal ke haram ke apa. Ustaz saya tak tahu, tapi yang saya tahu pelayan dia semua Muslim. Orang Sabah banyak ustaz, lawa-lawa pula tu. Saya tanya halal bukan lawa, kan. Kita tanya halal dia kata lawa pula dah. Allahu Akbar, kan. Ini yang pelik tu. Dia pun bergurau. Dia kata apa ustaz saya pergi. Dia pergi tengok. Bila dia pergi tengok, kan, maka ternyata yang kat dalam tu memang non-Muslim. Memang confirm yang masak tu non-Muslim. Kita pun terus, kan, terus apa kelahi. Sebab kita takut untuk elakkan fitnah. Nanti orang tengok lepas tu orang makan, orang tanya pasal apa makan. Saya tak tahu. Saya tengok Ustaz Zainal balik daripada talqin, naik van jenazah lagi makan. Jadi dia letak kita jadi sandaran kacau kita, saudara, kan. Jadi makan yang betul-betul jelas, senang, kan. Kalau nak jelas, nak tentu halal, pergi makan kat surau. Kat surau tentu tak. Ya, ada orang bawa kat surau. Boleh, Jadi saya rasa sekadar itu saja. Sampai 150 ke? 150? 145 ni. Saya tengok kat tempat lain semua 145. Takut juga kita, kan. Ada tempat satu saya kuliah tu, sebab hadis 40 dia panjang. Hadis 40 ni nak terangkan, dia nak suruh jelas, nak berhenti tak boleh berhenti merujuk macam tu. Nanti orang tak jelas, kan. Dia tengok saya selalu 155. Saya pergi bawah ni dia letak sini. Kepada para ustaz, pada asas sila berhenti 145, kan. Tapi masa saya ada satu lagi kat sini. Saya kata pasal apa? Dia kata ustaz sebab ustaz kuliah kadang-kadang tengok situ. Ada dua-dua dia kata, kan. Pandai sungguh dia tak. Baik, kena jelas, kan. Kuliah ni jangan lama sangat, janji jelas, kan. Baik, kita akan sambung lagi, iaitu pada halaman 232 ni, tuan ni kita tanda sikit, iaitu setelah berapa lama aku lihat golongan yang perutnya sebesar rumah. Perut sebesar rumah, kan. Setiap kali salah seorang mereka mau bangkit, dia terus tersungkur sambil memohon pada Allah SWT, ya Allah janganlah datang kiamat. Siapakah orang yang perut besar rumah ni? Nanti kita akan mengikut ayat Quran dan hadis sahih pada pertemuan akan datang, insya-Allah. Sekadar itu saja. Ada soalan ke? Ada soalan ke? Kalau soalan nikah kahwin, telefon. Sebab ada muslimah, kan. Mudah-mudahan, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan jadi persaksian apa yang kita tekuni hari ini dalam kitab Al-Imam Al-Qutubi ini, At-Tazkiratu bil Ahwalul Mauta, rahsia kematian wa umurul akhirah. Yang baik daripada Allah SWT, yang tidak elok dan silap daripada diri yang berbicara, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.